untuk ni. Tak perlu ulang balik kayu. Minta maaf. Alright. Okey, tak apa. Okey, so ini keseluruhan projek. So ini adalah yang fasa pertama. Okey, projek yang fasa pertama dia dah sold out. So far dah sold out lah fasa pertama. So fasa pertama ni yang akan siap pada tahun hadapan. So yang fasa kedua dia sedang under project, maksudnya dia dah clearance, dia sedang nak buat dia punya foundation lah. So fasa kedua ada 36 unit yang available. Tapi sekarang sudah tentu ada yang dah di booking kan. So kalau kata encik semua nak mengetahui mana yang dah booking, mana yang belum booking, so selepas presentation ni, selepas briefing ni mungkin encik boleh berhubung dengan encik punya agent lah. So dia akan bagi tahu mana yang masih lagi available. Okay. So fasa kedua dia punya design macam ni sebab dia ada dan kalau kata tengok kat sini, fasa kedua kat sini ada kawasan lapang. Ini kawasan lapang ni adalah untuk taman permainan. Taman permainan dan juga untuk inilah dan juga untuk dia ada kawasan jogging, Okey, so saya ulang balik fasa pertama. Okey, fasa pertama apa yang ada? Okey, dekat sini dia ada STP. So dekat tepi ni dia ada kawasan lapang. Tapi tak perlu risaulah sebab sekarang ni kita hanya buka fasa kedua. Sebab fasa kedua dia lagi cantik view dia sebab fasa kedua dia kat atas bukit sikit. Kalau kita pergi ke site kita akan nampak. Tapi nanti akan ada gambar. Ada gambar dekat site. So mungkin nanti saya akan explainkan dekat gambar tu. Dia memang dekat belah atas, di atas bukit sedikit. Dan memang cantik lah. Dan memang tempat ni windy. Maksud saya berangin. Dia tak panas. Okay. So yang ini adalah kawasan lapang. So yang ini dia ada rumah rumah 2 tingkat. Itu semua 2 tingkat lah, 2 tingkat. So yang dekat area sini, okay, dia 20 kali 60. 20 kali 60 ni maksudnya rumah sebab besar dia 20 kali 40. Okay, dia punya tanah 20 kali 60. Dan adalah syarat requirement yang memang telah ditetapkan oleh local authority. Parking kena at least panjang dia 20 kaki. So sebab tu rumah jadi 40 kaki. So maksudnya yang ini dia tak ada tanah ekstra di belakang. Kalau 20 kali 60. Tapi walaupun tak ada tanah ekstra di belakang, tapi ada sesuatu di belakang yang saya akan bagi tahu nanti dekat kita punya dia punya layout. Okay. So yang ini fasa ketiga. Fasa ketiga belum buka lagi. Fasa ketiga. Okay. Fasa ketiga. Dan juga fasa keempat. Dan kita diberitahu oleh developer kemungkinan dekat fasa 3 ataupun fasa 4 salah satunya akan mungkin dibuat surau. Sebab sebenarnya fasa 1 dan fasa 3 dia punya kawasan lapang ni adalah bersambung. So jadi dia besar. So developer dia ada cadangan lah untuk salah satu dia buat sebagai surau. Dan juga di sebelah fasa ketiga atau fasa keempat nanti ada satu laluan akses dia akan terus keluar ke jalan besar. Okay, sebab yang ni, sebab kalau kata nampak tadi dia punya design macam ni tau. So dia akan ada jalan akses sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Jalan akses terus ke jalan besar. Kalau kata Encik perasan lah. Okay. So ini adalah fasa ketiga dan fasa keempat. Fasa keempat unit yang available dia tak bagi tahu lagi. So kemudian dia akan inform lah. Okay. So tapi sebenarnya kita boleh agak lah berapa yang available. Alright. Okay. So yang ini adalah layout. Okay. Sekarang ni saya nak bercerita berkenaan dengan floor plan. Floor plan ni yang saya cakap tadi. Walaupun dia besar dia 20 kali 60. Maksudnya rumah dia 20 kali 40. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini. Okay. Okay, kat sini saya nak tunjukkan. Okay, so sini land area 20 kali, ini land area
20 kali 60 sehingga 105. Kalau kata lebih daripada 60 tu maksudnya ada tanah di belakang. Kalau tak ada maksudnya dia ngam-ngam lah. Okey. So yang ini yang saya kata yang istimewa tu sebabnya okey lah, ini parking lah. Parking, dan yang bagusnya parking ni, okey, yang bagus dia dekat parking ni sebab dia punya pintu je besar. Pintu je besar, bukan 10 kaki ya. Saya rasa 12 kaki lebih kurang dia punya pagar. Dan juga dia tak ada tiang di tengah-tengah. Bila tak ada tiang di tengah-tengah, senang kita nak parking. Senang nak parking dua kereta. Kalau kata yang ada setengah rumah dia ada tiang di tengah-tengah, so satu boleh masuk parking, satu lagi menyengit. Tapi yang ni boleh dua-dua parking menegak. Kan? So dia 20 kaki ya. So yang ini daripada sini, hujung sini ke hujung sini 20 kaki. Dan yang bagusnya dia ada letak tembok sedikit dekat sini. Tembok dia dalam 10 kaki lah lebih kurang dia punya tembok, dia dah siapkan tembok. So maksudnya akan ada sedikit privacy antara kita dengan jiran. So selepas tembok ni adalah change link lah. Dia letak change link lah. Okay, tapi ada tembok sikit lah. So maksudnya bila kita keluar rumah tu ada privacy, tak adalah keluar rumah tu orang sebelah nampak kan. So ini yang bagusnya berkenaan dengan rumah ni. Okay, so dan dia memang 2 tingkat. Okay, tapi dia ada master bedroom dia di bawah. Master bedroom dia di bawah. Kenapa master bedroom dia letak bawah? Sebabnya untuk sebenarnya kalau kita fikir dijangka masa depan ya, jangka masa panjang ya. Okey, kemungkinan kita ni pun siapa yang beli kemungkinan pun akan tua. So satu hari nanti mungkin lutut sakit ke apa ke, so master bedroom dah ada kat bawah, so dah kira tak payah nak naik tangga turun tangga, betul tak? Okey. So dia ada 2 bilik air, ada 2 bilik air dan ada 2 bilik tidur. So bilik tidur satu dekat belakang ni. So tangga dia berada di tengah-tengah. Dia bukannya tangga dekat pintu. Saya faham ada sesetengah rumah teres yang rumah teres lah. Kebanyakan rumah teres dia tangga dia berada dekat pintu. So macam kurang privacy sikit. So ini tangga dia berada di tengah-tengah. So it's more privacy lah. So tak adalah orang nampak kan. Kita nak apa. Ini tak adalah turun tangga terus pintu keluar, tak ada. So dia tangga dia di tengah-tengah. So yang ini bila masuk ruang tamu ini adalah master bedroom. Lepas tu yang dekat tangga ni adalah ruang makan. Ruang makan. Okey, dan dia ada dan dapur. Dia memang nampak terus lah. Dia memang nampak direct terus dia. Kalau nampak tadi siapa yang dah tengok saya share video tadi, so akan nampak macam terus kan. Tapi kalau katalah tuan puan tak minat benda ni terus, nampak terus, so actually boleh buat divider. Boleh buat divider dekat dapur ni, tak ada masalah. Boleh buat satu divider dekat dapur. Okay, ataupun buat island ke. So at least nampak something yang you tak ada rasa macam terlampau open sangat ruang. Kan? Okay. Alright. So ini bilik yang kat bawah ni pun besar ya, sebab dia ada L shape. So sebenarnya you boleh nak buat pilihan nak letak katil single ataupun katil double sebab dia L shape. Okay. Dan sesuatu yang menarik, yang saya rasa saya suka berkenaan dengan rumah ni adalah dekat ruang belakang ni. Kalau kata Encik perasan dekat ruang belakang ni, sebab dia ada satu ruang untuk dryer. Selalunya ruang untuk dryer ni adalah kita letak dekat kondo ataupun dekat apartmen kan, rumah yang bertingkat-tingkat. Tapi ini tak ya, ini rumah teres. So dia letak ruang di dapur ni sinki. So dia ada pintu kat sini, dia masih ada pintu dan dia ada satu ruang dekat sini. Kalau kata yang tengok video yang saya tunjuk nanti, kat situ saya akan explain. Ada ruang. So siapa yang kata 20 memang ngam-ngam ya, memang dia ngam-ngam. Memang dia ngam-ngam 20 kali 60. Okey. So ruang ni adalah amat berguna. Ruang dryer ni sangat berguna.
sebab yang ni nanti senang you nak keringkan baju. Tapi ada option lah kalau kata you memang akan, sebab kita bila rumah blended, kita boleh pilihan nak ampai baju di belakang ataupun di depan kan. Tapi mungkin juga you boleh extend ataupun you boleh buat wet kitchen, tempat masak dekat belakang tu. Sebab dekat belakang tu dia memang dah ada soket dan juga dah ada untuk letak pilih air. Dia dah ada. Dia punya dah boleh connect. Okay. Alright. So yang itu belah bawah. So sekarang ni ini yang belah atas. Belah atas dia ada 2 bilik dan bilik air dia attach. So maksudnya daripada dia dah ada bilik ni tak perlulah nak keluar bilik, nak pergi toilet ke apa kan. So dia dah attach, dia dah ada pintu attach dengan toilet untuk setiap bilik. So mungkin ada yang tertanya ni kawasan ni untuk apa, kenapa kosong? Okay, alright. So memang kawasan ni tak ada apa-apa sebab yang ni adalah bumbung. Tapi sebenarnya, okay, apa yang kita boleh suggest dekat you? Kalau kata bila you beli rumah ni, you nak extend. You nak extend atas. Okay, nak extend atas. So nak extend atas, you boleh terus extend atas sebab beam telah dipasang. Dekat bawah dah ada beam. So maksudnya beam dekat sini kan, dah dekat sini beam. Dah ada dekat sini beam. Nanti you kalau kata apa memang boleh nampak beam dia dekat area ni. So beam dia dah ada. So bila nak extend rumah ni nak besarkan, katalah nanti family dah besar kan. Family pun dah ramai, anak dah ramai, mungkin nak tambah bilik ke apa ke. So bila extend dah tak perlu nak tambah beam dah. Sebab beam dah ada. So dekat situ you dah jimat banyak lah sebab dah tak perlu nak tambah beam. Okay. So ini adalah dia punya floor plan. Alright. Okay. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tahu dia berkenaan dengan location. Sebab dia location dia strategik. Okay. Kalau kata nak ikutkan dia berdekatan dengan IPD Sepang, ada Shell, Petronas, semua dekat, dia dekat dengan kota warisan. Location dia dekat kota warisan dengan KLIA memang dekat lah. Okay. So ini adalah dia punya maps lah. So kalau kata nak tahu exact location nanti boleh berhubung dengan you punya agent. So nanti agent akan bagi tahu you exact location. Okay, macam mana nak pergi ke sana. Okay. So alright. Dan ini adalah apa yang berdekatan dengan this project. Okay, Kuala Lumpur ikut max lah 45 minit saja untuk ke Kuala Lumpur. Putrajaya lebih kurang 25 minit. Cyberjaya 20 minit. KLIA memang dekat. Serius saya cakap KLIA memang dekat. Dekat je, 8 minit saja. So ERL station ada pun berdekatan. Lepas tu Keep Mall dekat Kota Warisan sebab dia dekat Salak Tinggi ya. Dan Mitsui Outlet memang dekat lah. Kalau siapa suka shopping, memang sukalah Mitsui Outlet. Kan? Alright. So dia berdekatan dengan Max Highway. Max Highway dalam 20 minit boleh sampai. And then Plus Highway pun lebih kurang 20 minit sebab Plus Highway dan juga dengan dekat Elite Highway. Dia memang jalan dia memang kawasan dia ada banyak kemudahan dan juga yang paling penting dia berdekatan dengan mudah akses untuk nak ke Kuala Lumpur, ke Putrajaya, ke Cyberjaya, akses dia mudahlah, mudah untuk akses. Alright. So apa yang ada dekat di persekitaran amenity surrounding yang di kawasan ni. Okey, apa yang ada? Sekolah kebangsaan, sekolah menengah memang of course ada sebab sekolah kebangsaan lebih kurang dengan 500 meter je. Okey, sekolah menengah pun tak jauh. And then berdekatan dengan UiTM, Lianmen University tahu dekat mana? Kat Salak Tinggi kan? Okay, and then Institut Kemahiran Belia, Universiti Kuala Lumpur MIAT, itu pun dekat juga. College Atmal ni is untuk aviation lah, bersama sama juga dengan MIAT tu. Okay, and then USIM berada di Nilai sebab dia memang dekat dengan Nilai juga. Sebab ini kiranya macam sempadan Nilai Salak Tinggi, dekat. Okay.
So kalau daripada sini kan kalau you kerja kat Nilai pun masih boleh. Kalau bekerja kat Nilai memang dekat saja. International College, Kiat Mara, Nilai Medical Center, okey, ada klinik kesihatan pun tak ada masalah ya. Putrajaya Hospital dan juga ni Putrajaya Hospital, tapi sebenarnya kita ada Cyberjaya, Hospital Cyberjaya. Hospital Cyberjaya dia akan buka jugalah daripada hospital Putrajaya, tapi sini dekatlah dengan Putrajaya, lagi dekat. Okey. Headquarters Balai Polis memang dekat, fire station memang dekat, so tak ada masalah lah. Saya rasa tempat ni memang daripada segi security ni adalah selamat. Kalau shopping center, okey jangan cakap. Shopping center memang banyak, especially dekat Nilai. Sebab ini memang dia sempadan Nilai. So kalau dekat Nilai tu ada apa? Ada Tesco, ada Giant, ada Maidin, ada Ion. Ion adalah Ion yang terbesar di Asia. Okey, kalau dekat Nilai. Okey, Keep Mall kat Kota Warisan, Westwood Outlet, macam mana saya cakap tadi, kalau kata suka shopping, suka barang-barang berjenama, mungkin boleh pergi Westwood Outlet. Okey. And then KLIA 2 dan juga ERL train. So kiranya dekat sini kalau kata untuk transportation udara ataupun darat ataupun train tu memang mudah lah, memang ada akses. Okay. Sebab udara sebab dekat dengan KLIA. Kan? So ini adalah dia punya amenity surrounding yang ada untuk berdekatan dengan location ni, lokasi ni. Okay. And then ini adalah apa yang berada di sekitar lah, lebih kurang JAI Station 9 km. Ada surau ya, surau dalam 1 kilometer saja sebenarnya, dia dekat dalam kawasan area dekat Salak Tinggi ni juga. Tak jauh. And then Westwood Outlet, KLIA, Keep Mall, and then Sekolah Kebangsaan Baru Labu Lanjut, okay. So Putrajaya, so berdekatan. Memang berdekatan sahaja. So kalau kata siapa yang kerja KL pun mungkin ada option. Okay, siapa ada kerja kat KL mungkin ada option boleh naik ERL dekat Salak Tinggi. Sebab saya rasa boleh jimat masa lah, maksudnya penjimatan pada masa tu. Sebab kemungkinan jam ke apa kan. Okay. Alright. So kita dah settle lokasi. Sekarang ni saya nak masuk bab package pula. Saya rasa tentu yang ramai tertanya-tanya, apa package dia? Apa price dia? Pricing dia macam mana? Okay. So dia package dia mudah saja, easy on package. Dia untuk memudahkan untuk nak mendapatkan rumah. Okay. So dia zero down payment sebab dia ada bagi 10% rebate. Okay. 10% rebate ni kiranya kalau kata anda mendapat loan 90%, so anda layak lah. Jadi tak perlu bayar down payment lah. Tapi kalau kata anda dapat loan 85%, of course you kena bayar 5% lah. Okay. So dia adalah down payment dia kalau kata 90% adalah zero. So sebab dia bagi 10% rebate. Okay. Untuk SPA pula dia adalah free termasuk disbursement. Untuk SPA, Sales Purchase Agreement, legal fee untuk Sales Purchase Agreement adalah percuma termasuk dia punya disbursement. Okay. MOT pun free juga. Untuk first home buyer, untuk MOT. Alia, untuk first home buyer, MOT. So siapa yang rumah pertama, memang sangat beruntung lah kalau beli rumah ni sebab you tak payah bayar MOT. Sebab MOT pun depends pada harga rumah lah, tapi dia lebih kurang dalam 4-5 ribu jugalah kena bayar untuk MOT. MOT ni tahu apa kan? MOT ni adalah Memorandum of Transfer, di mana dengan proses MOT ni akan meletakkan nama encik-encik semua dekat dalam geran. Sebab ini geran individu title. Ya, ini geran ni individu title. Dia bukannya geran kongsi ke apa ke tak, ini individu title. So bila ada proses MOT ni, so nama akan letak ada nama encik lah di dalam geran. Okay. Dan booking fee dia adalah 1,000 sahaja. 1,000 sahaja. So kalau kata encik tak approve loan, dia akan 100% refund. Jangan risau. Boleh
kiranya boleh cuba untuk tengok loan. Kalau kata tak approve loan, kita bagi 100% refund. So akan dapat 1,000 semula lah. Okay. Alright. So berapakah harga dia? Yang ini saya letak adalah harga minimum. Sebab harga minimum yang 20 kali 60 square feet. Okay. Dia SPA price dia adalah 434,000. Okay. Tapi after discount dia jadi 390,600. Yang ini adalah land area dia 20 kali 60. Build up dia 20 kali 40 dan tak ada extra land. No extra land. So the price will increase depends on the extra land lah. Kalau you ada extra land dekat belakang ataupun ambil corner tu, ambil end lot yang ada extra land di tepi, akan bertambah lah. So harga dia akan jadi berbeza. So ini adalah harga yang minimum. Okay, so kalau kata encik nak beli cash, contohnya encik nak beli cash kan rumah ni. So kalau beli cash, so dia jadi encik kena bayar cash 390,600 sahaja. Tapi SPA price tetap 434,000 tapi encik bayar 390,600. Itu kalau kata beli cash lah sebab tak perlu nak buat loan kan. Itu kalau kata beli cash. So saya rasa pada saya, pendapat saya sendiri ya, personal, rumah ni adalah affordable. Rumah ni adalah mampu milik. So kalau kata sebab rumah 2 tingkat dan mungkin sekarang ni family tak besar lagi, anak pun kecil-kecil lagi. So dengan 4 bilik, 3 bilik air saya rasa amat mencukupi. Tapi kalaulah kata nanti one day akan anak pun membesar dan family mungkin besar, tu kemudian next time boleh sambung. Boleh extend rumah ni. So sebenarnya inilah tujuan developer, dia buat rumah design macam ni. Okay. So ini ada sedikit gambar lah yang saya akan tunjukkan. Okay. So gambar yang pertama ini adalah depan rumah lah. Ini depan rumah. So ini adalah ini daripada fasa pertama. Fasa kedua dia akan berada di sini. Ini fasa kedua. Okay. So saya kena highlight saya rasa sebab memang tak nampak. Okay, ini fasa kedua dia berada di sini. Ini fasa pertama. Dekat sini fasa kedua. Ini fasa kedua. So dia sebenarnya dia landai tau. Dia bukan landai ke bawah. Dia macam dia naik ke atas sikit. So fasa kedua dia lagi ke atas. So kalau encik ambil fasa kedua sebenarnya lebih untung sebab fasa kedua berletak di atas sikit. So nak kata kawasan ni encik risau kawasan ni banjir ke apa ke, insya-Allah kawasan ni tak akan banjir. InsyaAllah sebab kawasan ni agak tinggi juga. Okay, dan dia bukannya kawasan yang so far tak ada berlaku banjir lagi lah dekat area ni. Dan kalau kata ambil fasa 2 memang the best lah sebab fasa 2 berada di atas. Okay. Alright. Okay, gambar yang seterusnya. Okay, yang ini adalah master bedroom sebenarnya. Ini master bedroom. So yang saya nak highlight ni adalah dekat sini. Sebab dekat master bedroom ni dia ada satu store. Sebab yang ini adalah di bawah tangga. So dekat master bedroom ni dia letak macam, actually kan you tak nak buat store pun tak apa. Boleh buat untuk bilik untuk nak buat letak wardrobe ke pun boleh. Sebab dekat sini dia memang ada letak point. Sama ada untuk nak letak kipas ataupun letak lampu. Boleh. So ini dia ada attach sekali dengan bilik mandi lah. So dan dia master bedroom dia berada di bawah. Okay, so yang ini yang kata daripada pintu. Ini adalah pandangan daripada pintu. Yang ni pintu, kat depan ni pintu. Pintu kat sini. So memang nampak terus lah. Memang nampak terus. Tapi apa yang saya boleh cadangkan pada encik-encik kan. Okay, mungkin encik boleh buat island dekat sini. Buat island. Sebab sekarang ni style juga tau. Buat island untuk kitchen island kan. Ataupun encik boleh buat divider. Ataupun macam sliding door. Mungkin boleh buat ngam-ngam dekat sini kan. Dekat area kitchen ni. So dia akan hide lah. Ataupun buat buat macam, saya tak suggest buat dinding tapi saya lebih suggest buat partition. Buatlah. Saya tak boleh lah nak buat garisan lurus.
Buat sini kan. Hide sikit lah. Kan. So apa ini yang kita boleh cadangkan lah kalau kata apa lebih suka privacy untuk memasak, especially wife kan. Okay. So ini adalah cukup ruang tau, cukup ruangnya untuk nak letak macam meja untuk 6 orang memang sangat cukup. Okay. So ini dia 20 tu termasuk bilik lah, maksudnya ini dekat sini adalah lebih kurang dalam 10 kaki. Okay. Okay, ini yang gambar seterusnya. Ini adalah tingkat atas. Okay, so dia tangga di tengah-tengah. Okay, so bila naik tangga tu you akan nampak 2 pintu kat sini. Sini 1 pintu, sini 2 pintu. So ini ada 1 bilik, sini 2 bilik. So dia attach. Toilet dia attach. So ini bilik yang kedua lah. Ini bilik yang pertama, ini bilik yang kedua. So ini adalah toilet dia lah. Toilet dia attach lah. Dia attach toilet. So dia ada 4 bilik, 3 bilik air. Dan actually boleh nak dikatakan macam toilet adalah privacy lah. Masing-masing punya toilet. Kan? Sebab macam master bedroom memang ada toilet dalam. Cuma yang dekat luar, dekat yang belakang tu, toilet dia adalah terpisah. Tapi dia bukan terpisah jauh. Bukan terpisah jauh ya. So kalau kata encik nak buat nak pecah pintu daripada bilik tu pun mana tahu kemungkinan mak nak orang tua nak tinggal bersama sekali kan. So boleh pecah pintu tu, boleh pecah toilet tu untuk buat pintu, untuk senang akses orang tua kita nak senang akses daripada bilik dan juga ada pintu daripada luar. Itu saya punya cadangan lah. Okay. So untuk presentation kali ni ini adalah tadi tu ada slide yang terakhir. So saya akan sambung saya akan sambung dengan saya nak sharekan satu video. Okay, saya nak sharekan satu video di mana video ni daripada YouTube lah. Okay. Alright, saya buka terus. Okay. Kepada semua. Dengar tak? Okay, ini adalah salah satu properti yang berada di Sepang, rumah tenan hipotekat yang berkeluasan build up ya. Build up ni adalah bermaksud dia punya keluasan rumah lah. Okey, rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Okey, so tadi pintu masuk kita dah nampak terus sampai ke dapur. Okey, so sekarang ni saya bawa anda ke master bedroom dia. Okey, master bedroom ni luas. Ini selalunya rumah hipotekat master bedroom dekat atas, tapi this time master bedroom di bawah. Okey, dan master bedroom juga ada attach dengan toilet. Ada shower, ada bilik, ada WC, ada cuci lah. So itu yang basic lah. Okay. And then tentu ada ramai yang tanya ni apa? Ni apa? Ini sebenarnya store. Okay. Dan don't worry, dia kena terdedah macam ni. Okay. Dia ada pintu. Okay. Dia ada pintu. So jangan risau. Dan pintu ni pun ada pengudaraan di sini. So maksudnya bilik ni kalau kata ditutup pun dia tak akan macam pump ke apa ke, tak adalah, sebab dia ada ruang udara di bawah. Okey, so yang ni bilik ni terserahlah kepada buyer nanti dia nak buat apa, stok ke, dia nak buat untuk wardrobe pun boleh juga dalam ni kalau kreatif lah. Alright, so actually dekat bawah ni dia ada 2 bilik tau. Bawah ni ada 2 bilik dan 2 bilik air. Okey, so ini adalah bilik yang bilik bawah yang kedua. Agak luas juga, even sebenarnya biliknya diorang bagi bilik yang keempat, tapi sebenarnya biliknya agak luas sebab dia L-shape kan. Dia L-shape, dekat bawah dan dekat dalamnya ada sekali. So saya rasa kalau bilik ni boleh nak letak 2 option, sama ada letak single bed ataupun mau letak double bed, dua-dua boleh. Sebab bilik ni dia pun dia L-shape tapi dia luas. That's the special about this house lah. Okay. So ini dia punya toilet. Toilet yang bawah. So yang ini toilet ni samalah
share juga lah. Okay, sama dari punya basic things ada. Then the special about this house, okay, saya suka yang ruang ini sebenarnya. Okay, kenapa? Sebab ini ini ruang ni adalah ruang untuk dryer, untuk nak basuh baju. Okey, dia dah siapkan. Okey, saya pause sekejap ya, sebab ini yang saya maksudkan tadi adalah kawasan untuk dryer. So yang ini kalau kata rumah 20x60, okey, so dia akan ngam-ngam sampai border ni. Kalau kata nampak ni, dia ada simen, dia ada tiles warna coklat ni. Okey. So ini adalah kawasan dryer. So saya sambung balik ya. Saya ada soket sekali. Saya ada soket sekali. So yang ni memang untuk nak keringkan baju lah. Boleh letak washing machine, kan? And then boleh letak ampayan. So ini dia memang ruang dia. So kalau katalah rumah ni memang ngam-ngam saja tepi ni. So you dah tak ada masalah untuk tempat sidai baju di belakang rumah. Alright, so sekarang ni kita pergi naik ke atas. Okay. Alright. So tangga dia is okay lah, sebab tangga ni tak terlalu tinggi. So kiranya kalau kata macam nak naik untuk saya yang berbadan besar ni pun tak ada masalah. Okay, masih selesa untuk kaki saya. Okay, so ini adalah bilik atas yang pertama lah. Okay. Bilik atas yang pertama ni dia attach dengan bilik air. Dia attach. So bilik dia luas. Bilik dia luas, cantik. Okey, dia punya view, and then di toilet. Dan okey, ada satu lah saya nak beritahu. Toilet ni sebenarnya dia berkongsi dengan bilik sebelah. Ini saya buat masuk. Dia berkongsi dengan bilik sebelah. Okey, ini bilik yang kedua yang di sebelah atas. Okey, bilik ni comel. Sesuai kalau kata untuk letak single bed lah. Okey. So, 4 bilik, 3 bilik air. Kiranya bilik dekat atas ni memang ada attach bilik air. So, tak ada masalah untuk anak-anak. Okey. So, kebaikannya kalau kata ada orang tanya, kenapa master bedroom dekat atas? Kenapa master bedroom bukan dekat bawah? Kenapa master bedroom dekat bawah bukan dekat atas? Sebabnya fikir masa depan, fikir panjang. Sebab mungkin bila kita dah orang sekarang ni boleh makin muda, nanti makin lama makin tua. So nanti mungkin senang untuk tak nak, so masa bedroom dah dekat bawah kan. So senang nak ni lah, tak payah naik tangga. Kalau kata dah berumur kan itu kasih kaki ke apa ke. Itulah kebaikannya. Dan rumah ni you boleh extend bila keluarga dah besar. So tapi sekarang ni kalau rumah ni you ada 3 anak, 4 anak pun dah kira okey untuk rumah yang selesa macam ni. Tapi kalau keluarga makin besar, boleh extend. Sebab rumah ni memang dah siap dengan dia punya bin kat bawah. Okey, so aku pendapat tentang rumah ni. Pada saya, pendapat saya adalah rumah ni awesome. Sebabnya dia 3 bilik, 2 bilik air, 1,600 kaki persegi dan juga harganya sangat berpatutan. Harganya bawah 400,000 Selalunya kalau rumah macam ni harganya tentu dalam 500,000 ke atas lah. Paling-paling pun 500,000. Tapi ini 400,000 ke bawah. Sangat affordable dan rumah ini adalah Rizat Melayu. Rizat Melayu lah. Okey, so tangga ni pun saya lagi satu, biar rumah ni bertingkat. Okey, tapi pada saya tangga dia okey, dia tak terlalu curam dan selesa lah. Saya orang macam saya masih selesa lagi nak naik turun. Okey, saya rasa sampai sini saja untuk yang hari ini. Okey, next time kita akan buat lagi. So jika anda berminat untuk nak memiliki rumah ni, boleh PM saya, Ayu Kadir, untuk mendapat info yang lebih untuk berkenaan dengan rumah ni. Dan location dia memang saya kata area Selangor lah, di Sepang. Okey, di Salah Tinggi. Alright. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Okey.
Alright. So apakah pendapat anda tentang rumah ni? Okay. So jika ada apa-apa soalan, so boleh tanyalah kalau kata ada soalan. Okay. Kalau kata nak tahu berkenaan dengan unit mana yang masih available, so boleh hubungi anda punya ejen lah untuk nak mengetahui unit mana yang available untuk rumah ni. Okay, so adakah ada apa-apa soalan tak? Sebab saya pun nak tahu adakah saya punya explanation ni jelas ataupun ada apa-apa yang encik rasa encik perlu nak lagi penerangan lah daripada untuk projek ni, Salak Cemara ni. Kalau kata tak ni boleh dekat chat pun boleh juga. Encik Rafiq, Encik Sir Rahim. Apa tu? Encik Rahim, Encik Rahim. Ada apa-apa pertanyaan Encik Rahim ya? Tak. Encik Rahim ada tanya ke sebab kita mute? Mungkin kena unmute. Oh dia. Jaya. Okey, ada apa pertanyaan Encik Rahim? Macam nak tanya je. Nak tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya nak, ya mungkin saya pun tak tahu sangat tentang cara nak pilih rumah ni macam mana. Sebenarnya yang nak tahu sikit, apa ni, tinggi bumbung, ceiling. Berapa kaki tinggi ceiling dia? Okey, kalau ceiling dia lebih kurang dalam 10 ke 11 kaki lah. Tingkat bawah dan tingkat atas. Tingkat atas mungkin dalam 10 kaki. Untuk ceiling. Sebab dia tak ada yang void area kan. So dia memang kena dekat atas tu memang dah, sebab dah ada bilik yang dekat atas, belah bawah tu dah ada bilik dekat atas. So memang ceiling dia dalam 10 ke 11 kaki lah. So rasa dalam 11 kaki ceiling. Macam ni, saya kerja di Semenyih kerjanya. Jadi kalau nak akses yang paling dekat ke sana, daripada mana? Ikut mana? Kalau kata nak beli rumah di situ. Semenyih dekat daerah mana? Semenyih? Di Perhana, dekat dengan Lekas highway. Malah bukan tanya bina rumah. Kajang kalau ni Semenyih Kajang kan? Ya, Kajang. Oh, dia akan ngikut ni highway Putrajaya tu. Putrajaya. Putrajaya keluar ke Kajang lah. Ataupun Yalah, kerja di Beranang kerja, tapi tinggal sekarang ni rumah sewa di Ceras, Bandar tu Seon. Jadi nak tahulah jarak tu lebih kurang ke dengan Seon yang sekarang ni ataupun jauh sikit daripada Salak tinggi tu. Tu je lah. Sebab memang saya pun nak tengah cari rumah sebab dia macam rumah pertama lah ni, rumah pertama. Sebab sekarang ni pun saya tengah sedang juga cari-cari di apartmen dan sebagainya. Sebab sekarang ni ada masalah dia macam komitmen dan sebagainya tu, itulah masalahnya. Boleh handle ke ataupun ni? Sebab sekarang ni yang satu masalahnya sebab dikatakan saya mengambil moratorium pinjaman bank dan kereta. Jadinya untuk proses nak buat loan rumah ni jadi macam sangkut kat moratorium tu. Saya pun confused jugalah sebab moratorium bank negara kata tak kena sangkut di sikris ataupun sitos. Jadinya problemnya kat situ. Mana-mana ejen kata pun dia kata takut kat situ. Boleh kena apply kat sini? Okey, yang masa Encik tanya tu dengan bank ke apa? Dengan ejen yang berurusan dengan bank. Okey. So tadi company apa Encik cakap tadi, loan apa pinjaman dengan? Pinjaman kereta.
moratorium tu yang kerajaan bagi. Jadinya saya ambil moratorium tu. Jadinya bank kata masalah pada moratorium. Kalau nak buat pinjaman rumah ni. Tapi Encik tak ada pending bayaran apa semua, tak ada. Bayaran okey je. Semuanya itulah masalah moratorium. Macam mana tu, boleh ada solusi dia ke macam mana? So far macam mana Ethan? Sebab so far yang biasa yang kami ketahui, kalau kata kita tak ada pending apa-apa dengan loan dengan bank ke dengan mana ke, so memang tak ada masalah sepatutnya. Memang tak ada masalah lah. So asalkan Encik layak, maksudnya Encik punya komitmen tu tak terlampau tinggi. Kena bila campur dengan Encik punya komitmen yang baru dengan bank ni, maksudnya komitmen Encik DSI Encik tak tinggi lah. So memang boleh lah lepas. Kalau kata tinggi Encik seorang, mungkin Encik boleh combine dengan wife kalau wife bekerja. Wife Encik bekerja? Bekerja. Sebab kan dia kata kalau dah join, memang layak. Sekaligus ikam semuanya. Tapi itulah dia kata moratorium tu. Saya pun tak faham juga moratorium ni macam mana yang boleh menyebabkan kita ni susah nak dapat loan. Ini ialah salam sejahtera Encik Rahim. Ini adalah bank yang beritahu Encik ini Encik tak dapat loan ke macam mana? Sebab saya berurusan dengan ejen yang berurusan dengan bank. Ejen yang cakap. Saya tak direct dengan bank. Jadi itulah sebab masa tu dah pening, dah tahu nak buat macam mana. Sampai kan dia suruh selesaikan dulu yang pinjaman semua tu lah. Wah, ini bagus pertanyaan Encik Rahim. Ini Encik Rahim Basri yang panggil datangan. Ya. Ya, mungkin Basri boleh suruh seorang ini banker untuk call Encik Rahim untuk check Encik Rahim punya kelayakan lah. Tengok itu boleh tak. So Encik Rahim boleh beritahu itu banker untuk confirmkan pasal itu memorandum. Sebab apa yang kita tahu kan, so far it should be okay lah. Tapi mungkin Basri boleh assist untuk suruh itu banker untuk kita cakap pre-qualify itu loan dulu loh. Okay. Boleh. Terima kasih. Sama-sama Encik Rahim. Okey, ini ada soalan daripada Encik Rafiq. Dia kata berapa panjang dan lebar bilik di bawah yang berhampiran dapur. Maksudnya yang L-shape tu ya Encik Rafiq? Okey. Dia yang kalau panjang saya rasa dia kalau kata lebar dia lebih kurang dalam 10 kaki lah. Tapi yang bahagian L-shape tu, yang bahagian yang kecil tu dalam 5 kaki. So dia punya kepanjangan tu kalau kata kita tengokkan dalam more than 10 lah, mungkin dalam 12 kaki macam tu. Sebab tu saya kata boleh muat untuk single ataupun double bed. Kalau single mungkin boleh letak yang dekat bahagian kecil tu, kalau kata yang queen boleh letak dekat bahagian besar dekat dengan pintu. Ataupun mungkin dekat tingkap tu yang bahagian kecil tu mungkin boleh buat letak almari dekat situ. Kalau kata nak untuk design lah. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Rumah ni dibina daripada bata merah atau bata pasir. Apa beza kelebihan antara dua jenis binaan? Okey, ni dia buat daripada bata pasir lah. Dia sebenarnya perbezaan dia kalau bata merah lebih mahal. Perbezaan dia. Tapi sebenarnya pada segi pengukuhannya sama.
Dan juga apa-apa pun, okey, kalau kata untuk nak buat rumah, untuk batu bata ni, dia mesti mendapatkan batu bata yang dapat certified daripada pihak bomba. So kalau nak kata perbezaannya daripada segi harga lah. Dan daripada segi lain, pada saya rasa tak ada perbezaan yang ketara pun. Dia sama je. Tak kata daripada segi pengukuhan ke apa, sebab semua batu bata sebenarnya yang nak untuk diambil oleh kontraktor untuk satu-satu construction, dia mesti melepasi ujian daripada pihak bomba dulu, daripada segi untuk nak tahan api ataupun daripada segi kepengukuhan dia. So dia tak ada perbezaan apa sangatlah. Cuma kalau batu bata merah tu je sebenarnya harganya lebih mahal lah. Harga dia lebih mahal dan dia akan melibatkan kos rumah juga. Okay. Tapi batu pasir ni dia lebih jimat, sebab tu kita boleh boleh dapatkan harga yang reasonable lah. Daripada segi pengukuhan dia sama. Okay, sekarang ni Ethan je ada share location. Share apa ni Ethan? Boleh explain tak? Oh, Semenyih. Lebih kurang 34 kilometer. Macam sekarang tadi Encik siapa? Encik Rahim. Encik Rahim kalau kata daripada sekarang ni duduk kat mana? Bandar Tun Razak? Bandar Tun Hussein On Cheras. Bandar Tun Hussein On Cheras. So berapa jauh Bandar Tun Hussein On Cheras ke Semenyih? Dalam 20 ke 25 lah. 20 ke 25 lah. Tapi jam kot Bandar Hussein On. Ya? Kayaknya masa untuk nak sampai ke tempat kerja tu lebih lagi kot, sebab Bandar Hussein On bukannya lebih kurang jam ke kawasan dia? Jam kalau ke arah bandar lah, pusat bandar. Tapi saya ke melawan arus sikit lah. Diorang ke KL, melawan saya arus. ke sebelah sana. Jadi tak jam sangat lah. Tapi yang ni pun tak adalah jauh beza sangat. Dia lebih kurang dalam 34 minit macam tu lah. Dalam setengah jam ke 40 minit macam tu lah perjalanan. Tak adalah jauh lah. Beza dia bukan dalam 10 minit je beza ni rasanya. Beza dalam 10 minit. So actually yang dia sebenarnya bila kita beli property ni, satu, kita kena ada, mungkin kita tak akan dapat yang perfect yang kita nak. Kita tak akan dapat location yang betul-betul yang kita nak, sebab kalau kita nak location yang kita nak, tentu location premium, tentu yang dekat dengan office kita, betul tak? Tapi bila kita nak pilih location-location yang macam tu, end up-nya kita hanya akan dapat kondominium ataupun apartment sebab harga rumah, kan? Betul. So tapi yang ini Encik dapat landed, Encik dapat lebih peace of mind, tapi cuma mungkin jauh sedikit lah, dalam 10 minit macam tu lah perjalanan, dia punya jauh perjalanan. Tapi bila balik tu rumah landed, so tak payah nak naik tangga, tak payah nak naik lift, so lebih peace. So dia ada yang kita kena korbankan sikit lah untuk mendapat yang lebih baik. Sebenarnya saya pun tengah cari rumah yang mesra orang tua sebenarnya. Tak nak rumah bilik. Itulah sebenarnya kalau boleh nak yang satu tingkat. Sebab yelah orang tua ni payah sikit lah. Tapi yang ini sesuai Encik kalau kata untuk Encik ada orang tua tinggal dengan Encik lah, parents tinggal dengan Encik. Sekarang tak ada lagi. Kalau kata sekarang ni saya tinggal di flat, susah juga orang tua nak datang. Yalah betul. Dia pun tak larat lutut, tak kuat naik tangga. Jadinya nak cari rumah yang mesra orang tua lah. Ya, rumah ni memang mesra orang tua. Kalau macam yang rumah yang tunjukkan tadi tu nampak macam dah sesuai, sebab bilik atas dan bawah sama banyak. Ruangan bawah tu lebih luas sikit. Jadi rasa macam ya. Dia sebenarnya bilik di bawah, master bedroom dekat bawah. Kalau kata Encik ambil rumah ni, of course bilik Encik dekat bawah lah. Dan juga bilik belakang tu bolehkan jadi bilik tetamu untuk parents Encik bila parents Encik datang. So bilik tu pun besar, bilik tu pun luas. So jadi macam kayaknya selesa jugalah kan untuk parents Encik. So anak-anak mungkin bilik kat atas lah. Anak-anak je kuat lagi, dia boleh naik turun tangga kan. So anak-anak boleh bilik dekat atas. So dekat bawah master bedroom dengan untuk family yang datang ataupun parents Cik yang akan datang melawat. So saya rasa pada saya sebenarnya memang rumah
Taman Salak Cemara ni dia memang mesra orang tua sebenarnya. Dia memang all this friendly lah. Kan? Saya rasa ini amat sesuai kalau kata cik nak ambil rumah ni memang amat sesuai. Lagi satu rumah ni dia masih dalam Selangor lagi. So nak kata nilai dia akan lebih naik lah. Sebab dia kawasan Salak Tinggi yang kita tahu Kerajaan Negeri Selangor sekarang ni memang nak menaikkan Sepang. So akan ada nilai lah. Okay. Encik Rahim yang tanya tadi perbezaan batu merah, batu pasir. So saya dah jawab lah tadi. Itulah dia punya, sebenarnya tak ada banyak perbezaan apa pun. Sebab batu merah ke, batu pasir ke, dua-dua kena dapatkan approve daripada bomba untuk construction. Okay, so ada apa-apa lagi tak soalan? Saya rasa ataupun daripada ejen sendiri kalau ada apa-apa nak tanya pun boleh. Okay. Tak ada apa. Okay. Okay. Saya mungkin saya nak share lagi sekali tentang dia punya package lah. Package. Okay. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kalau kata Salak Cemara ni dia adalah 10%, dia ada 10% rebate. Okay, so saya share semula . Okay, so ini adalah dia punya package. Saya just ulangkan saja balik package ni. Di mana package dia adalah easy own package. Di mana encik tak payah nak bayar apa-apa, kalau dapat 90% loan dah tak perlu bayar apa-apa dan masih boleh lagi keluarkan KWSP. Boleh buat pengeluaran KWSP. So bila buat pengeluaran KWSP tapi cik tak perlu nak bayar apa-apa, so cik boleh simpanlah KWSP tu. Simpan mungkin nak beli perabot ke, ataupun simpan nak beli emas ke, simpan nak beli nak buat renovation ke kan. Bila rumah dah dapat nanti kan. So boleh simpan KWSP sebab memang boleh buat pengeluaran KWSP account 2. Kemudian free SPA. Free SPA ni maksudnya dia punya legal fee. Tak perlu nak bayar SPA legal fee. Dan termasuk dia punya disbursement. Okay, maksudnya tak perlu nak bayar apa-apa dah. Untuk sign SMP tu tak perlu nak bayar apa-apa. Dan juga free MOT. Macam Encik Rahim tadi, Encik Rahim kata ini adalah rumah pertama. So maksudnya Encik Rahim adalah free MOT. Itu dah jimat banyak dah tu Encik Rahim. Dalam 5,000 lebih memang dah jimat dah. Sebab tak perlu nak bayar MOT. MOT ni adalah Memorandum of Transfer yang akan dibayar kepada LHDN. So untuk rumah pertama lah. Okay. So dan juga booking fee hanya 1,000 sahaja. Booking fee dan dia ada refundable. So kalau kata tak approve loan ke apa ke, dia refundable. So mungkin ada yang tertanya, mana loan legal fee? Okay, untuk loan legal fee boleh financekan dekat dalam bank. Boleh financekan dekat dalam bank sekali dengan MRTA. Sebab yang package yang ini, tapi bila
you financekan dalam bank, maksudnya you mesti tak perlu nak keluarkan apa-apa jugalah. Tak perlu nak keluarkan duit. Kayaknya bila masuk nanti ajalah masuk yang cuci kaki lah maksudnya kan. Cuci kaki. So yang booking fee ni kalau kata dah sign SMP apa semua, okay, booking fee ni mungkin akan ada yang tertanya dipulangkan ke tidak booking fee. Okay, booking fee ni akan dipulangkan tetapi selepas dia akan tolak lah. Tolak macam ada deposit air, deposit elektrik, Telekom Malaysia, semua tu ada deposit. And then mungkin cukai tanah, cukai pintu yang kiranya developer bayarkan dulu untuk pihak Encik. Sebab macam deposit air, deposit api, sebab memang dia akan letak nama owner barulah dekat dalam masa bayar deposit tu. So nanti apabila kata encik berpindah ke apa ke, so deposit tu encik boleh dapat balik. Dia bukan dapat dekat developer, tapi dapat dekat owner. Sebab itulah dia akan charge lah untuk deposit api dan air. Itu normal dia akan charge. Okay. So ada apa-apa tak nak tanya berkenaan dengan package ni? Kalau kata ada siapa-siapa yang tak faham boleh tanya. Okay. So yang ni saya ulangkan balik, ini adalah minimum price. Okay. Yang ini adalah price untuk yang 20 kaki kali 20 kali 60 feet. Maksudnya dia punya build up area 20 kali 40. Itu memang yang ini memang semua 20 kali 40. Dan dia punya 20 kaki yang extra tu sebenarnya adalah parking kereta. Untuk parking, sebab itu adalah standard. Okay. Dan tak ada extra land di belakang ataupun tepi. So price akan increase lah, depends on the extra land lah. So ini adalah harga minimum. Ini harga SPA minimum. Ini adalah harga SPA minimum. Ini adalah selepas diskaun. Ini adalah minimum price. Okay. So kalau kata tak ada apa-apa, tak tanya pertanyaan lagi, mungkin lepas ni encik boleh berhubung dengan encik punya agent, encik punya konsultan untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Contohnya macam kata available unit. So sekarang ni sebab kedua, apa benda tu, fasa kedua yang buka. Yang masih ada lah, fasa satu dah tak ada. So mungkin boleh tanya, untuk nak tanya available unit, boleh berhubung dengan kita punya agent. So kalau kata tak ada apa-apa, saya akan sudahi di sini. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada encik yang datang hari ini dan terima kasih kepada konsultan juga yang datang. So boleh berhubung dengan encik punya konsultan lah untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Okay, so Assalamualaikum dan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Daripada ejen pun tak ada apa-apa nak tanya Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita akan tamat di sini. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua encik pembeli yang datang hari ini dan terima kasih kepada semua yang beri presentasi kepada anda. Okay, terima kasih. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. So Encik Rahim boleh berhubung dengan Encik Bazri ya. Encik Bazri nanti tolong boleh tolong Encik Rahim lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.